yang diraikan Tuan Nazir dan seluruh tampuk kepimpinan, agar semoga diberikan Allah nampak yang betul itu betul dan ikut, dan nampak yang salah itu salah dan tinggal. Mudah-mudahan semua ahli qaryah dipandu ke arah yang diredai Allah. Amin. Seterusnya, yang dimuliakan lagi dicintai para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis hari ini, yang bersangka baik dengan saya, ada salah dan silap dan kurang daripada saya berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, yang saya sayangi dan cintai, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat yang ada dalam majlis ini, yang berhimpun ramai-ramai. Saya yakin dalam ni ada wali-wali Allah. Mudah-mudahan doa kita makbul. Dan kita mohon yang pertama, agar Allah sudi mengampunkan dosa kita. Amin. Yang kedua, kita mohon agar Allah sudi mematikan kita semua dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita mohon agar Allah sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Dan yang keempat, semoga Allah tulis nama kita dalam senarai orang yang sentiasa dapat menziarahi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi lagi dan lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khair. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Cara jawab macam sakit. Tuan-tuan semua sihat ke? Saya cuba ejah tengok bagi tuan-tuan dengar suara saya elok. Sebab kalau bergema dia tak dengar juga. Hajah dengar tak suara saya? Oh, boleh jawab tu kira betul. Dengar. Kalau duk nganga tanya tu tak dengar. Baik. Insya-Allah malam ni tajuk spesial. Hakikat penghijrahan seorang hamba. Tapi saya bukan orang yang layak sebenarnya tajuk ni. Sebab lebih ramai sebenarnya asatizah yang mendalami ilmu hijrah ni. Sehingga kan ulama tulis buku-buku tebal. Macam Syekh Al-Faruqi, dia ada buku dia tebal pasal hijrah. Dia bukan calang-calang orang yang syarah. Jadi malam ni main dengan ustaz kecil macam saya ni. Kita bahagi dia tengok elok-elok. Pertama, saya akan cerita dulu sikit sejarah pasal apa Muharram, tarikh hijrah. Pasal apa bukan bulan lain. Ada sejarah dia. Habis itu, kita masuk sikit ringkasan hijrah Nabi. Yang ni kena. Walaupun orang gelak dekat kita. Orang suka gelak kata, Pak mereka ni asyik duk cerita. Main tengok hukum hakam, sahih tak sahih tengok. Kita kata, cerita saja ni ayat Quran. Allah abang, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Cerita kisah-kisah pada semua orang, dia akan membuka minda manusia. Ayat Quran, betul Ustaz? Itu Quran Ustaz. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itu ayat Quran. Lepas cerita sikit, kan kita dah cerita.
Mesti ada pengajaran. Pengajaran tu kita susun. Baru kita nampak, oh, sini kita nak buat. Berbaki lagi, tak lama dah, 15 hari lebih kurang, 16 hari lagu tu. Lebih kurang lah, insyaAllah. Lepas tu kita balik. Tuan-tuan ngantuk awal, kita balik awal. Senang. Senang saja. Baik. Tuan-tuan okey? Cara saya bahagi itu. Haji okey? Saya cerita lagu tu. Kemah? Boleh? Abang? Okey. Hajah? Okey, bahagi lagu tu. Okey. Tu nampak Hajah ada yang duk tak faham lagi tu. Baik. Marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan kita baca surah Al-Fatihah. Ingat malam ni malam Jumaat. Malam makbul doa. Itu sabit dalam kitab Imam Asy-Syafi'i tulis ada 5 malam mustajab doa. Nombor 1 malam Jumaat. Baru ni kita berebut hari hari Arafah. Doa makbul. Itu setahun sekali. Ini malam tiap-tiap minggu mustajab doa. Malam Jumaat. Tuan-tuan dan saya berada malam tu sekarang. Jadi malam ni special. Malam Jumaat ni special. Hujan pula 2 kali tanda doa makbul. Satu malam Jumaat, satu lagi hari hujan. Hadis Nabi, doa makbul hari hujan. Aduh, banyak kita berdoa lah malam ni, insyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan ada niat hajat almarhum semua, hadiahkan. Mudah-mudahan malam barakah ni Allah Ta'ala beri kepada almarhum semua, insyaAllah. Baik, niatkan dalam hati kita semua amal soleh yang kita buat malam ni bermula daripada surah Al-Fatihah yang kita nak baca, dan segala niat baik tuan-tuan dan puan-puan, i'tikaf masjid, duduk mai ke masjid, perjalanan, menunggu waktu semayang, niat i'tikaf, menghubungkan silaturrahim, bawa ahli keluarga ke tempat yang soleh, berkumpul orang soleh. Berapa dah tu? 6 dah tu amal soleh tu. Dengar ilmu 7, dengar nama Allah 8, sekali lagi nak baca selawat 9, menghidupkan malam. Tadi Ustaz Ra'ub abang, sekali lagi azan berhenti, lepas tu sambung sampai pukul berapa tak apa. Saya kata tak boleh, 9 habis dah. Jadi 9 tu dah lepas Aisyah, betul? Maknanya qiyamul lail. Malam ni. Tu semua tu tuan-tuan nak buat. Tapi kita tak sampai qiyamul lail lagi. Niat dah ada, niat baik. Tu semua amal soleh, niatkan. Segala amal soleh yang kita buat pada malam ni, kita hadiahkan. Yang pertama kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan niatkan kepada semua roh-roh almarhum yang mana pi dahulu daripada kita, semoga Allah mencucuri rahmat ke atas mereka semua. Niatkan juga dengan berkat malam ni, siapa yang sakit, semoga disembuhkan sakitnya. Siapa yang berhajat, ditunaikan hajatnya. Siapa yang berhutang, dimudahkan melangsakan hutangnya. Siapa yang bujang, ditemukan jodohnya, soleh-solehah. Siapa yang dalam dilema, ditemukan jalan keluarnya. Siapa yang ada anak-anak yang jadi soleh-solehah. Siapa yang ada keluarganya soleh-solehah. Siapa yang Allah nak ambil nyawanya, semoga Allah matikan kita dalam mati yang baik dan hal keadaan yang baik. Dan semoga negara kita aman,
pilihan raya nak mai pun aman, pilih dalam keadaan yang baik dan soleh, pemimpin yang naik, pemimpin yang adil, pemimpin yang tawaduk. Andai ada mereka buat jahat, dibatalkan niat jahat mereka. Andai ada mereka buat baik, dimudahkan urusan mereka. Dan pelihara kita semua daripada segala wabak dan penyakit. Dengan yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Orang yang pertama meletakkan tarikh hijrah sebagai 1 Muharram, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Jangan risau, yang tu skrip nasyid. Tu nampak macam lancang tu skrip nasyid. Adalah Sayyidina Umar ketika memerintah dunia pada tahun kelima pemerintahan Sayyidina Umar. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 10 Hijrah. 2 tahun Sayyidina Abu Bakar memerintah, 12 Hijrah. 5 tahun Sayyidina Umar memerintah, tapi lama lagi. Tapi 5 tahun selepas itu, 17 tahun selepas Hijrah, dipilih tarikh 1 Muharram adalah tahun umat Islam bermula. Bila tarikh dia, keputusan ni dibuat, sebab tu saya kata malam ni spesial, kerana keputusan yang dibuat adalah pada 16 Julai. Bulan Julai ya. 16 Julai. Ini 8 Julai, 8. 10 hari kemudian, 1400 tahun yang lalu. Macam tu. 16 Julai 622. Kita 2023. Ini 622. Barulah betul perkiraan dia 1400 tahun. Siapa pilih tarikh tu? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Tapi ada soalan. Kenapa bulan Muharram? Sebab dalam kitab sirah yang orang kata paling sempoi lah, yang menang anugerah banyak, maknanya ahli sunnah pun pakai, Wahabi pun pakai. Ni kita sebut terang. Bukan, ni mana ada ayat hina apa, tak ada apa. Kita habaq aja. Wahabi pakai, ahli sunnah pakai. Nama kitab dia Rahiqul Makhtum, yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Dalam kitab ni dia habaq, Nabi hijrah
keluar daripada rumah Nabi, dan kita tahu malam tu Nabi ada di rumah Nabi yang mulia. Di antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah ada rumah Nabi. Nabi cenderung rumah Nabi itu dekat dengan Bukit Marwah, rumah Nabi. Ini Bukit Marwah, ini Bukit Safa, ini rumah Nabi dekat sini. Kaabah dekat sini. Rumah Nabi lahir atas ni. Ini rumah Nabi. Dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha wa alaiha salam. Jadi Nabi keluar daripada rumah tu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar pergi menuju ke Jabal Sur. Itu adalah akhir bulan Safar. Satu riwayat kata 27 Safar. Satu riwayat kata 28 Safar. Dan Nabi duduk dalam Jabal Sur berapa hari? 3 hari. Hari keempat 2 Rabiul Awal. Hari keluar tu dah Rabiul Awal. Jadi jauh sangat dengan bulan Muharram. Jadi Nabi rumah Rabiul Awal akhir duduk Jabal Sur. Jabal Sur pergi tembak ke Madinah Rabiul Awal. Soalan. Sebab 2-3 tahun lepas ramai orang bincang tajuk ni. Tapi orang bincang takat tu ya. Ramai orang bagi tahu takat tu ya. Dia bagi tahu apa? Tuan-tuan jangan silap dia pasal mula tu. Tarikh Nabi berhijrah adalah Safar. Tapi Sayyidina Umar pilih pada bulan Muharram. Jadi soalan dia, pasal apa pilih bulan Muharram? Saya bagi jawapannya malam ni. Ini dah Nahdlatul Ulama tulis. Dia kata, dipilih Muharram jadi tarikh 1 hari bulan Muharram sebagai bulan orang Islam 1 Januari kita adalah kerana betul Nabi keluar Rabiul Awal hujung Safar, tetapi takkanlah esok keluar malam ni baru niat. Selepas selesai peristiwa haji yang besar, ni bukan haji wada', ni haji zaman jahiliah. Selepas habis tarikh Zulhijjah, orang pun dah tak mai kat Mekah, maka ketika itu Nabi sudah datang satu azam Nabi. Aku nak berpindah daripada bumi Mekah ni untuk membina satu kehidupan lebih baik di Madinah. So Nabi niat itu pada bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Sebab bulan Muharram adalah termasuk, dengan elok-elok, adalah termasuk dalam bulan haram. Makna bulan mulia, tak boleh perang. Dan orang tanya soalan, kenapa dalam banyak-banyak bulan ni saja nama Muharram tu, yang kita nak jumpa lagi tak berapa belah hari ni, bulan tu saja disabitkan dengan nama Allah. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj, Rajab, Sya'ban, Ramadan, tak ada. Dia tak ada sangkut dengan nama Allah. Ramadan. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Muharram, Nabi sebut dalam hadis, Muharram Syahrullahil Muharram, bulan Allah. Clear? Sebab apa? Salah satu dia, tengok saya elok-elok. Kan saya habang tuan-tuan, bulan Muharram termasuk daripada bulan haram. Ada 4 bulan haram. Okey, ambil ayat Quran surah At-Taubah. Allah kata, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, minha
arba'atun hurum. Allah sebut, Allah cipta bumi ada 12 bulan daripada azali lagi. Daripada 12 ni ada 4 bulan haram. Nama pun 4 bulan haram. Yang nombor 1 yang kita nak sebut ni apa dia? Bulan Muharram. Jadi ulama kata 2 kali haram ada atas dia. Kita haram tak tahu. Dia bulan haram, nama dia Muharram. Memang haram 2 kali ya ke? Dahsyat bulan tu. Dahsyat bulan Muharram. Ni yang saya sebut haram 2 kali ni, siapa sebut? Antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Dia tulis. Dalam Al-Majlisil Awal, majlis yang pertama, Syahrullahil Muharram, kelebihan bulan Muharram. Jadi disebabkan kumpul tadi tu, bulan ni lah bulan haram, Nabi berniat pada bulan Muharram, Nabi azam nak keluar pada bulan Muharram. Ketika tahun kelima Sayyidina Umar memerintah, dia tanya dekat semua orang, sahabat-sahabat, tu kalau saya tanya tu boleh jawab tak? Siapa bagi cadangan bulan Muharram? Siapa bagi cadangan hijrah Nabi, tarikh? Sebab ada banyak cadangan. Pertama, ambil hijrah Nabi. Kedua, hari Nabi lahir. Ketiga, hari Nabi wafat. Keempat, hari Nabi diberikan wahyu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Masa umur Nabi 40. So soalan, siapa yang bagi cadangan? Ambil hari Nabi hijrah, kerana di situlah detik berpisah di antara yang hak dan yang batil. Nabi berpindah terus ke Madinah, semua yang hak duduk di sana dah. Yang batil yang semua duduk ada dekat belah sini. Habis pisah. Siapa bagi cadangan? Yang memberi cadangan itu adalah Sayyiduna Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Tuh. Clear. Ada soalan? Ada siapa tak faham? Jelas. Sekali lagi ulang. Siapa yang pilih tarikh Muharram penghijrahan Rasul duduk pada dia? Sabah. Sayyidina Umar. Bila? Tarikh dia. Bulan apa? Bulan apa? Julai. Berapa hari bulan Julai? Pandai ya tuan-tuan. Sekali cerita hafal Subhanallah. 16 hari bulan Julai. Tahun boleh ingat? Tahun. Tadi tak berapa nak ingat. 622. Cantik. 622. Masihi lah ni. 223 lah. 2023 lah. 2023 tolak 622 dapatlah 1400 tahun yang lalu. Betul? Okey, khalas. Okey. Siapa bagi cadangan? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Khair. Kenapa pilih bulan Muharram? Sebab walaupun Nabi berhijrah di bulan Safar dan Rabiul Awal, tapi azam Nabi bermula pada bulan Muharram. Cuma ketika tu strategi tak boleh pergi lagi. Sebab sahabat baru duk keluar berhijrah. Nabi tak boleh tinggal sahabat. Nabi tunggu sampai bulan Safar baru Nabi keluar. Jadi azam dan Nabi nak berhijrah daripada bulan Muharram. Clear? Clear? Masuk. Ketika malam Nabi, habis bahagian pertama. Malaysia pula lupa. Bilakah tahun pertama Malaysia menyambut awal Muharram ma'al hijrah? Soalan tu pula. Tuan-tuan jangan ingat ma'al hijrah dia sama macam bulan Ramadan. Tuan-tuan jangan ingat macam tu. Ramadan, daripada awal ada Islam, orang semua dah Ramadan dah. Malaysia ada. 1 Muharram, Malaysia cuti. Negara Arab tak cuti. Kami mengaji negara Arab, kami tahulah.
Arab tak cuti 1 Muharram. 1 Muharram ni beza. New Year dia cuti. Lah betul, betul tercengang. Sebab mungkin tuan-tuan tak perasan kot. Tuan-tuan rasa kita menyambut macam contoh Isra' Mi'raj. Cuti kan? Nuzul Quran. Cuti kan? Tuan-tuan ingat awal Muharram tu ma'al hijrah tu. 1 Muharram detik permulaan. Perkiraan tahun sambutan. Perarakan. Betul? Hijrah kan? Hijrah itu perjuangan. Kita buat majlis apa semua. Perarakan apa semua. Meraihkan. Tuan-tuan ingat negara Arab buat tak? Tak ada. Bila Malaysia buat? Di negara kita, logo ha dengan logo sarang labah-labah tu, ma'al hijrah bermula pada tahun 1986. Itu negara kita mula sambut. Kerana, tuan-tuan tengok saya elok-elok, dia tajuk tu, saya kata tajuk ni. Kalau ulama hebat, dia akan cerita kita faham tu. Saya nak kena pergi banyak celah. Nak bagi faham tu, tak jauh ilmu saya tak sampai. 38 tahun yang lalu, 37 tahun yang lalu, ulama nampak dengan adanya hari kemerdekaan, tahun baru, New Year, ulama merasakan menyambut hijrah Nabi ni pada 1 Muharram yang ditetapkan oleh Saidina Umar penting kepada rakyat Malaysia. Penting di alam Melayu ni. Maka mereka adakan sambutan ini untuk mengenang perjuangan Nabi supaya kita sentiasa cerita. Jadilah tajuk malam ni. Itu ulama yang rangka. Jadi pada tahun 1986, selepas beberapa kali perjuangan, diangkat ma'al hijrah menjadi sambutan dalam negara kita. Dia bukannya macam hari kemerdekaan. Merdeka dah 60 tahun kita sambut. Ma'al hijrah dah. Dia baru 30 tahun. Baru nak masuk 40 tahun. Sebab tu tak ramai orang tahu cerita pasal hijrah Nabi ni. Yang orang tahu, hijrah, Nabi berhijrah, Mekah, Madinah. Habis, khalas. Cerita celah-celah tu tak tahu. Dan ulama-ulama pendakwah di alam Melayu ini, mereka sangat kreatif dalam menyampaikan dakwah. Sebab itu kalau tengok Wali Songo, wayang kulit dia buat. Saya tak ingat Wali Songo yang mana. Tapi dia masuk satu kampung. Ini tuan-tuan baca dalam sejarah nanti. Dia masuk dalam kampung. Dia cuba menyampaikan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi tak ada siapa nak dengar. Bila dia selidik, rupanya kampung ni hanya dimuliakan orang yang pandai melaga ayam. Siapa ada ayam laga yang champion, orang dengar cakap dia. Kira dia superstar. Dia bawa ayam laga. Dia masuk tengah gelanggang, dia bagi salam, dia kata, saya nak laga ayam. Pakai gelak, dia tak pernah tengok dia. Tapi dia kata apa? Kita laga ayam, kalau ayam saya menang, hampa semua kena dengar apa aku nak cakap. Kalau ayam hampa menang, aku akan dengar apa hampa nak cakap. Main dengan Tok Wali. Ayam dia pun zikir juga. Dia lepas ayam dia, kawan tu lepas ayam kawan tu, terkulai ayam kawan tu kena dengan ayam dia.
Mereka terkejut. Dia ni siapa dia lawan dengan ayam champion. Champion kalah. Semua dengar cakap dia. Semua masuk Islam. Selesai. Ini Wali Songo. Luar biasa. Laga ayam sekali ya. Sekali ya. Dapat satu kampung. Dahsyat. Wayang kulitnya lagi. Ulama dalam mencari kreativiti, mereka buat sambutan. Kita kena bincang pasal hijrah Nabi. Pasal sejarah Nabi berhijrah ni luar biasa. Dia tak masuk dalam kepala otak manusia. Macam mana boleh baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Macam mana baca yang tu tiba-tiba orang semua boleh jadi lalai, boleh keluar ke pintu depan orang tak nampak. Ini luar biasa. Kita amal waja'alna min baini aydihim betul, tapi roadblock. Jadi mujarab. Ja'alna min bainahum saddan. Lepas. Waja'alna. Tapi tak boleh cerita saja-saja. Dia kena ada peristiwa. Pada tahun 1986, dia buat. Main dengan logo hijrah, main dengan sarang labah-labah, main dengan ni semua. Buat perarakan. Supaya semua orang ada aktiviti, jom kita bincang. Masuk bahagian yang ketiga kita nak bincang tentang hijrah Nabi supaya dapat pengajaran sikit. Ni saat lagi dia nak azan ni, tak berapa minit lagi ni. Lepas tu berbaki lagi 15 minit habis ceramah. Tengoklah mana dan. Dan tak dan, esok tuan-tuan bincang lain lah. Kan tak bisa dengar, serta. Ketika malam, lupa abang. Tadi tak abang. 16 hari bulan Julai 622. Hari apa? Jumaat. Lupa abang. Itu saya kata malam ni dahsyat. Tajuk dia. Rezeki kita. So malam yang Allah turunkan perintah kepada Nabi Muhammad. Malam keluar hijrah. Malam Allah bagi tu. Sebelum tu, siang hari, Malaikat Jibril mai jumpa Nabi. Bagi tahu dekat Nabi Muhammad, dah sampai masa Tuhan perintahkan kamu keluar. Malam ni masa dia. Time tak tahu lagi. Malam ni. Nabi dapat maklumat. Nabi meletakkan selendang Nabi Rida di atas kepala Nabi lagu tu. Tengah hari rembang. Nabi keluar daripada rumah Nabi yang mulia, berjalan pergi ke rumah Saidina Abu Bakar. Tengok elok-elok, saya buat peta. Ini rumah Nabi dengan Siti Khadijah. Ini Bukit Marwah. Ini Bukit Safa. Ini rumah Nabi lahir. Ini Jabal Qubbais. Ini Jabal Qubbais. Kaabah mana? Di sini Kaabah. Rumah Saidina Abu Bakar mana? Rumah Saidina Abu Bakar sini. Nampak? Saya draw lagi sekali tengok. Ini rumah Nabi dengan Siti Khadijah. Rumah yang Nabi keluar berhijrah. Ini Marwah. Ini Safa. Nabi punya sekolah mana? Sini, tepi Bukit Safa. Darul Arqam. Arqam bin Abi Al-Arqam. Mana Jabal Qubbais? Tepi ni Jabal Qubbais. Mana rumah Nabi lahir? Rumah Nabi lahir sini. Ini rumah bapa Nabi dengan mak Nabi. So sini Syaib Ali. Lepas tu kawasan landai sikit. Ini rumah Nabi. Yang ni ada bukit Qubbais. Belakang ni kawasan perkampungan Kushashiyah. Dia ada satu lagi bukit Kushashiyah. Sini Bukit Marwah, tepi ni. Sini Bukit Safa. Sini dalam Kaabah. Kaabah berdepan dengan Kaabah, sini rumah Saidina Abu Bakar. Jadi Nabi pakai kot tadi tu, Nabi lintah lagu tu. Faham? Orang nampak tak Nabi? Orang nampak ah. Sebab tu dalam hadis dia ada cerita Nabi pakai lagu, orang nampak Nabi jalan. Tutup selendang tengah hari rembang, Nabi berjalan. Letak selendang di atas kepala, Nabi jalan.
di rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah. So, Nabi sampai rumah Sayyidina Abu Bakar, Nabi duduk di luar pintu. Nabi duduk di luar pintu, Nabi berdiri. Masa Nabi dalam perjalanan nak sampai rumah Sayyidina Abu Bakar nampak Nabi mai. Masa ni bukan Madinah, ni Mekah. Jadi mereka tak boleh tunjuk. Syok sangat duk jumpa Nabi. Nanti kena pukul. Jadi mereka duduk kat rumah masing-masing tapi rindu. Kita bagi laluan pada azan. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Kita baca selawat malam Jumaat ni bagus. Kita ambil selawat yang mudah sikit, takut tuan-tuan tak hafal. Kita ambil yang selalu kita baca. Selawat Badar, senang Badar. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua sekali. Salatullah Allah ala Taha Rasulin. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, semua Masjid Al-Azim. Salatu salamullah ala Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatih. Jadi kita berhimpun di malam ni masjid yang sangat bersejarah bagi saya. Sebab inilah masjid pertama
yang memberjayakan Ustaz Don menghimpunkan seramai hampir 10,000 lebih ke 20,000 orang di sini, kawasan sini. Masa tu 30 minit Ustaz Don kena buat kuliah di sini, masjid. Luar biasa. Saya sentiasa akan ingat masjid ni. Masa tu saya tak tahu kata dua-dua balung ni dua datang ni. Dia ni saya takut dengan dia. Saya junior dia 6 tahun. Nama mereka ni legend. Jadi bila mereka panggil, mana kita tahu, saya tak tahu. So mereka membenarkan buat event dekat sini. 2 kali buat event dekat sini. Dia bila main-main tu tengok-tengok, loh mereka gelabah nak sembang masa tu, takut. Senior. Senior sekolah boleh tahan. Ni senior hafal Quran. Memang takut. Ustaz Ziaul Haq dengan Ustaz Ra'ub. Dulu tu kira kalau mereka masuk ma'had kan, masa mereka masuk ma'had kan, mereka pergi Mesir, dia balik kan. Mereka balik, mereka main masuk ma'had, main tengok kita kan. Nak tengok muka pun takut. Tu imam doa Ustaz Zia dengan Ustaz Ra'ub. Saya berterima kasih sampai hari ni mereka masih percaya saya lagi. Saya macam di masjid sejarah. Jadi malam ni kita bincang tajuk hakikat hijrah. Tapi tak dan nak masuk hakikat, kasar dia pun kita rasa kita longgak. Malam ni baru kita dengar cerita. Tak apa. Seolah-olah itulah hakikat untuk kita. Hak kasar itulah hakikat kita. Dan malam ni kita dah bagi tahu siapa yang memilih tarikhnya, Saidina Umar. Siapa yang bagi cadangan, Saidina Ali. Dua-dua ni memang luar biasa. Saidina Ali. Ibu. Oh, ibu-ibu. Saidina Ali. Ketika Sayyidatuna Fatimah wafat. Tuan-tuan tahu kan? Saidina Ali dalam peperangan, kalau saya tak salah, nama perang tu perang Khaybar. Perang Saidina Ali punya perisai pecah. Kena katok. Dia punya perisai hancur. Bila hancur, dia ada pedang, dia tak ada perisai. Jadi dia nak serang musuh, dia kena ada perisai nak jaga diri dia. Saidina Ali buat apa? Dia ambil pintu gerbang. Pintu gerbang kota. Masa dia masuk Khaybar, dia ambil pintu gerbang, pegang tu, dia jalan. Menang kat orang Islam. Bila menang, tu bukan perisai, tu pintu. Jadi dia lempak pintu tu pergi tepi. Menang. Bila habis, kan semua ni kan para sahabat. Terror. Kuat. Mereka nak alih pintu gerbang yang Saidina Ali angkat tadi. 10 orang tak terangkat. Dikira dalam kiraan, berat pintu tu lebih daripada 500 kilogram. Dia payung satu tangan. Ibu. Tetapi ketika Siti Fatimah meninggal dunia, apa kata Saidina Ali? Siapa boleh tolong aku angkat Siti Fatimah? Menangis dia. Sayang kat Siti Fatimah. Nanti kalau siapa nak baca syair, baca. Sedap. Saidina Ali punya syair kepada Siti Fatimah luar biasa. Kita selalu dengar Romeo Juliet kan. Kita duk ingat Saidina Ali semayang saja no. Kita tak tahu mereka ada syair. Mulut mereka paling banyak puji Allah. Sudah barang pasti mulut mereka lah paling sedap untuk memuji isteri mereka. Mana luar biasa. Dah lah yang dia puji itu pula anak Nabi ya. Dia bagi cadangan. Dah dia bagi cadangan, beliau yang bagi cadangan, disetujui oleh Saidina Umar, dijadikan tarikh tahun 1986, Malaysia meraihkannya
buat hari besar-besaran, bagi cuti kepada setengah-setengah negeri. Masya Allah, luar biasa. Bincang pula tajuk hijrah Nabi. Macam mana Nabi berhijrah. Dan kita terhenti di situ tadi. Tak mana? Nabi berjalan, betul? Lama Nabi berjalan, tak sampai-sampai lagi. Bagi sampai. So Nabi berjalan daripada rumah Nabi dengan selinang pada tengah hari rembang. Ke 9 lah. Sini kuliah habis pukul apa? 11. Hai, cekang sangat. Nak kata bohong, orang masjid yang cakap. Seorang mengaji lama-lama, sikit sudahlah. 9 cukup lah. Senang sikit nak balik awal. Jalan tu, Sayyidina Abu Bakar tengok. Hai. Pasal apa Nabi pakai logo turu? Tengah hari rembang. Tak pernah biasa duk keluar tengah hari rembang ni. Sayyidina Abu Bakar dan orang tu kata, Sayyidina Abu Bakar kata, ni mesti ada benda penting Nabi nak abang kita. Sayyidina Abu Bakar duduk dudak. Siti Aisyah dalam rumah. Siti Aisyah ada dalam rumah, jangan lupa. Itu wife Nabi tu. Tapi belum lagi. Itu wife Nabi tu. Masa tu dah menikah lah. Masa dah menikah lah. Masa tu Nabi jalan, Nabi mai. Nabi berhenti depan rumah. Nabi jom. Seolah-olah berhati-hati. Sayyidina Abu Bakar, member daripada ni, BFF Nabi. Dia faham. Dia kata, jangan takut. Dalam ni, semua geng kita saja. Baru Nabi habaq. Abu Bakar, kita kena keluar hijrah malam ni. Nabi habaq. Lepas tu, Sayyidina Abu Bakar, dia ada benar dia nak cakap. Tapi tak terkeluar daripada mulut dia. Dia nak tunggu perkataan tu, tapi tak dapat. Dia duduk. Nak cakap, tak dapat. Nabi sambung. Hang akan keluar dengan aku. Aku pilih hang. Dia dengar, dia kata apa? Nabi pilih saya, teman Nabi. Nabi kata, ya hang lah, siapa lagi? Dengar lagu tu, berung, berjabu air mata, menangis. Siti Aisyah duduk ada belakang. Dia tengok ayah dia teriak. Menangis. Apa dia kata? Pertama kali dalam hidup aku, baru aku tahu ada air mata kegembiraan. Menangis itu bukan menangis sedih. Menangis sonok. Dalam ramai-ramai pilih dia. Walhal dia tahu tak Nabi nak kena bunuh? Tahu. Dia tahu tak orang akan bunuh Nabi? Tahu. Mana siapa yang ada dengan Nabi pasti akan kena bunuh. Perjalanan ni bahaya. Kalau orang lain tak mau. Dia menanti-nantikan jawapan tu. Nabi apa? Hang keluar dengan aku. Dia kata Nabi pilih saya. Nabi kata dia. Menangis. Sonok dia kata, saya siapkan semua. Nabi balik, dia ready. Mai rumah Nabi, duduk 3 orang dalam tu. Sayyidina Ali ada. Sayyidina Ali ada. Okey, saja tanya tuan-tuan. Saja aja. Umur Sayyidina Ali berapa masa ni? Masa duduk ada dalam rumah ni. Hak yang tuan-tuan duduk baca, umur dia berapa? Berapa? Umur dia 10. Sayyidina Ali masa dipanggil masuk dalam ni, maknanya kalau bahasa kita 10, 11, 12 sekolah rendah. Umur Sayyidina Ali sekolah rendah. Okey? Nanti saya lu. Kan tu nak hijrah. So Nabi berhijrah betul? Tahun pertama hijrah. Perang Badar bila? Tahun kedua hijrah.
Siapa antara yang masuk dalam perang Badar? 3 orang pertama. Yang 3 orang pertama yang keluar 3 orang lawan tu. Tuan-tuan tengok tak cerita The Messenger tu? La ilaha illallah. Balik kena tengoklah. Netflix apa semua dah tengoklah. Tapi tengok cerita tu je, tengok yang lain. YouTube ada. Buka perang Badar. So masa perang Badar, 3 orang keluar dulu. So siapa 3 orang yang ada? Yang tengah-tengah Sayyidina Hamzah. Belah kanan Sayyidina Ubaidah bin Al-Haris. Belah kiri Sayyidina Ali. Kalau perang Badar tahun kedua Hijrah, Sayyidina Ali dekat dalam rumah umur 12 tahun. Masa perang Badar umur dia berapa? 14. Terror. Kira terror. Bahasa kita gila. Bayangkan Islam 3 champion pertama budak 14 tahun. Memang terror. Memang cekang lah. Memang cekang. Bawa pedang duduk sebelah steady. Menang pula tu. Menang. Yang kena berdarah Sayyidina Ubaidah bin Al-Haris. Masa dia kena, dia bertiga, Sayyidina Hamzah lawan menang, Sayyidina Ali lawan menang, Sayyidina Ubaidah, dia, saya tak ingat lah macam mana Sayyidina Ubaidah boleh termiss pukulan tu, dia kena tikam. Dia jatuh, dia hidup lagi. Geng jahat main nak tetak dia, bila pisau jatuh, Sayyidina Ali tahan. Sayyidina Ali lah yang main tahan, budak muda. Nak tengok member kena tak boleh ya. Dia main, dia tahan, dia tikam kawan tu. So Sayyidina Ali tikam. Bila tikam baru sana sorak serang, sini sorak perang. Macam tu. Dia tarik Sayyidina Ubaidah bin Al-Haris keluar daripada medan perang, masuk dalam kemah berdarah lah masa tu. Sayyidina Ali mendahsyatnya. Luar biasa. Nah, dia tidur di perbaringan lah. Selimut dengan ridha Nabi daripada Najran. Tidur dalam tu. Malaikat Jibril sampai. Malam Muhammad keluar sekarang juga. Ketika tu rumah Nabi dah kena kepung dengan 100 orang. Kata pengarang, sekok tikus pun kalau keluar, pada malam hari di padang pasir yang tak berapa nak cerah sangat dengan lampu, dengan kepungan 100 orang, sekok tikus kalau keluar pun orang pasti akan nampak. Ketika itu Allah suruh keluar. Dan Nabi baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi buatkan isyarat dengan pasir macam tu. Depa semua lena. Ataupun lalai. Nabi keluar ke pintu depan. Keluar dengan Sayyidina Abu Bakar, tinggal Sayyidina Ali dalam. Maka bermulalah peristiwa hijrah. Habis tajuk malam ni. Selesai. Takat tu je lah. Sambungan nanti ustaz lain pula lah. Pengajaran. Hakikat hijrah pada saya, dia tersusun dalam perkataan hijrah. H-I-J-R-A-H. H yang pertama, siapa di antara kita yang nak keluar, nak berhijrah, nak buat perubahan? Nombor 1, hala tuju. Nak pergi mana? Jawapan dia satu, dia tak ada banyak jawapan. Mesti pergi dekat Allah dengan Rasul. Hampa nak buat apa pun, nak berubah jadi orang baik, mesti kerana Allah dengan Rasul. Nak jadi rumah tangga yang baik, mesti Allah Rasul. Nak kahwin, mesti Allah Rasul. Nak main masjid, mesti Allah Rasul. Sebab dalam hijrah, ada orang yang hijrah bukan kerana Allah Rasul, sebab nak kahwin. Ketika mana peristiwa itu berlaku, Sayyidina Umar teringat hadis Nabi. Sayyidina Umar cerita peristiwa itu. Sayyidina Umar beritahu, kata Nabi kata, ada yang keluar berhijrah kerana nak kahwin atau tujuan lain, belum tentu mereka boleh dapat. Yang dapat hanya Allah dengan Rasul.
Maka saya seru semua yang ada di sini. Lagi 10 hari, berapa belah hari, kita semua akan ada azam baru. Nak jadi ayah bagus, nak jadi anak bagus, nak jadi kawan bagus, nak jadi orang masjid bagus, nak jadi suami bagus, nak jadi isteri bagus, nak jadi member bagus, nak jadi ahli masyarakat bagus, nak jadi pengundi yang bagus. Kita semua nak, kita nak jadi macam tu. Tapi semua tadi tak akan berlaku melainkan kerana Allah. Hanya yang tu saja yang akan berjaya. Tak ada dah dalam cerita lain boleh berlaku, tak ada. Yang kedua, I apa dia? Nak berhijrah, nak berubah, nak susun jadual, mesti kena ikut Allah. Tak boleh ikut yang lain. Tuan-tuan susunlah formula mana pun. Tak selari dengan Allah, benda tak akan berlaku. Tak selari dengan Allah, benda tak akan berlaku. Anta turid, wallahu yurid, wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu nak, Allah pun nak, tapi apa yang berlaku hanya yang Allah nak saja. Itu. Sebab tu, panjanglah kalau nak cerita, tuan-tuan. Habis takat tu sajalah. Lama sebab saya lagi dia masuk J pula saya lagi. Lepas tu R lagi. Kuih berapa nak habis? Setiap tu nak kena bagi contoh. Macam hala 7. Hala 7 memang kerana Allah. Tapi dia ada formula dia. Dalam H tadi tu, dia ada formula kecil dia. Apa dia? Saya susun lah, ini saya susun. Formula dia, cun. Cantik, cun. Apa dia? Pertama, hala 7 mesti C. Clear. Jangan buat hala 7 yang tak clear. Saya berazam nak mai semayang. Nak semayang bila? Nak mai masjid mana? Nampak? Tak clear. Saya berazam akan semayang 5 waktu di masjid. Clear. Masjid mana pun tak apa. Janji setiap kali aku dengar azan aku nak mai. Clear. Mana boleh hang nak mai semayang 5 waktu. Hang pun duk kena jaga kedai. Bukan kedai hang. Jadi azam tadi tak clear. Saya berazam sekurang-kurangnya semayang subuh saya akan semayang di masjid. Clear. Itu kena buat. Yang kedua, you. Apa dia? Kena understand. Kena faham. Pasal apa nak main semayang subuh? Tuan-tuan tengok saya. Semayang, momen yang paling penting. Tuan-tuan tengok saya elok. Semayang, ranking nombor 1. Semayang fardu ni, ranking nombor 1. Adalah semayang fardu subuh berjemaah di masjid pada hari Jumaat. Tu ranking nombor 1 semayang. Tu. Semayang subuh berjemaah di masjid pagi subuh Jumaat. Itu semayang nombor 1. Dalam semua ranking 35 waktu semayang. 7 kali 5, 35, betul? 7 hari, 5 waktu semayang, betul? Nombor 1 punya semayang mana? Tu, esok pagi. Esok pagi, number 1. Yang ketiga, N. Dia istilah, saya ni semua istilah orang putih lah. Dia panggil natural growth. Maknanya, nak berubah, jangan kalut. Jangan orang lain buat, kita pun nak buat, tak faham apa. Tak sah. Buat benda yang kita tahu dan kita faham, dan satu-satu. Jangan langkah step. Langkah jauh, dia jatuh balik itu, tak mau dah. Satu-satu anak tangga. Nabi boleh keluar tak bulan Muharram? Boleh. Tapi tak sampai masa lagi. Bagi orang lain keluar dulu. Baru Nabi keluar. Itu cara. Wallahu alam. Setakat HI je lah. Nanti yang lain nanti. Kalau saya mati, macam mana tuan-tuan hijrah? Allah, Tok Guru takat HI aja.
Lepas tu meninggal lah. JRAH tu tak ada anak. Dah dimakan tanah lah Ustaz Don ketika itu. Baik, minta maaf ambil masa tuan-tuan. 9 suku dah. Minta maaf. Saya tak berhajat ambil masa lama. Selamat menyambut tahun baru hijrah. Banyak rahsia dia dalam cerita-cerita ni. Ingat ayat Quran saya bagi tadi. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah yang ada supaya orang akan terbuka minda dia menjadi cergas dan cerdas. Macam tuan-tuan lah. Saya cerita aja bukan buat apa. Tapi tuan-tuan boleh fikir banyak. Melayang pemikiran semua tadi. Betul tak betul? Betul. Saya cerita pendek ya. Tak mana? Dari rumah berjalan pergi rumah member ya. 2. Tu je cerita dia. Betul tak? Cerita dia dekat tu ya. Lepas tu patah balik. Malam keluar. Tang tu ya, bukan pergi mana pun. Tapi bila saya cerita, tuan-tuan punya pemikiran saya nampak. Tuan-tuan fikir macam-macam. Bukan saya kata. Quran kata. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkan. Masyarakat akan terbuka minda dia. Dia sendiri akan fikir. Jangan takut. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Ampun maaf. Ambil masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lissairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.